Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayande Ustaz Zahari bin Hadi Awang akan memberi panduan tazkirah MKS yang keempat berhubung dengan asuh, bimbingan, pendidikan bayi daripada umur sehari hinggalah umur 7 tahun, berpandukan kepada MKS kita. Saudara, saudari, anak anda, pendengar, penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya Islam telah memberi panduan, memberi pandu arah kepada penganutnya tentang penciptaan, pengawasan, didik, asuh generasi penerus, generasi yang akan menggantikan kita semua untuk urus tadbir masyarakat dan negara ini, berpandukan kepada Al-Quran, kepada hadis, kisah-kisah ulama-ulama yang silam sebagai panduan, supaya kita dapat bangunkan generasi yang soleh, solehah, yang akan mewujudkan sebuah negara baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang aman damai, aman makmur, aman bahagia, serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bermula daripada memilih jodoh. Rasulullah berpesan, carilah yang baik agamanya, yang bagus agamanya, akan dapat kesemua sekali. Dan kita sebelum berumah tangga, sebelum mencari jodoh, pandukanlah kepada ayat 3 surah An-Nisa, yang bermaksud nikah kahwin itu adalah ibadat hamba kepada Allah. Nikah kahwin bukan semata-mata adat, tetapi ibadat. Lakukanlah dia sebagai satu ibadat. Sebagaimana kita terima semayang sebagai ibadat, puasa sebagai ibadat, haji sebagai ibadat, maka kita lakukan dia sebagai ibadat. Begitulah juga nikah kahwin. Bila mindset kita, fikiran kita, baik ibu bapanya, pengantinnya, besannya, bila berfikir nikah kahwin itu ibadat, insya-Allah yang akan kita nampak ibadat. Tapi kalau kita fikir dia adat, yang banyak timbul tu adat. Ingatlah, kita nak cari rumah tangga bahagia, keluarga bahagia, nak melahirkan zuriat soleh solehah yang cemerlang. Jadi dalam buku kita MKS, kita dah tunjuk apa yang perlu dilakukan semasa kehamilan, sampailah kepada saat-saat kelahiran. Apabila kanak-kanak itu lahir ke dunia, setelah dibersihkan, maka Islam menganjurkan tanamkan kalimah tauhid terlebih dahulu. Azan di telinga kanannya, kalimah tauhid. Beritahu melalui azan itu Allah yang wajib disembah, yang wajib dipatuhi, ditaati melalui azan di telinga kanan. Kemudian iqamah di telinga kiri. Kanan ada, telinga kanan ada tauhid, telinga kiri ada tauhid. Kemudian baca suratul Qadar di telinga kanan, yang kita sedia maklum, suratul Qadar baca di telinga kanan, dan surah Al-Ikhlas di telinga kiri. Insya-Allah bila di azan telinga kanan, iqamah telinga kiri, suratul Qadar di telinga kanan, baca surah Al-Ikhlas di telinga kiri, insya-Allah
kanak-kanak ini tidak akan melakukan perbuatan zina. Dia tidak buat, orang-orang tidak buat dia apabila dia besar nanti. Sebab kita nak jadikan dia ni pemimpin setelah dia dewasa nanti, pemimpin kepada agama, bangsa dan negara. Kemudian selain daripada itu, kita baca juga ya di telinga kanak-kanak tadi ayat 36 surah Ali Imran. Jangan lupa ayat 36 surah Ali Imran, inni u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya, ayat dia ulang. Bila kanak-kanak tu lahir, ya, ucapkanlah alhamdulillah, melahirkan syukur, azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis di telinga kanan, baca surah Al-Ikhlas ya di telinga kiri baca 3 kali, kemudian baca surah Insyirah, Alam Nasrah di ubun kanak-kanak tadi, kemudian baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali, tiup pada seluruh badan kanak-kanak itu, dan baca ayat 36 surah Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya, baca telinga kanan, telinga kiri dan tiup pada ubun-ubun supaya budak itu dan zuriat dia akan datang dijauhi daripada godaan syaitan. Ini penting. Kemudian ya, kita tahnikkan dia, sebatikan madu, air zam-zam, kurma, kita sebatikan menggunakan jari manis ini, cecah pada benda-benda tadi, masukkan ke dalam mulut, iaitu langit-langit kanak-kanak tadi, baca Alam Nasrah, baca surah Al-Fatah, inna fatahna laka fataham mubina. Ya, baca. Kemudian baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya dia fasih ya, dia minat benda-benda yang baik-baik dan mudah-mudahan dia jauhkan daripada penyakit. Kemudian baca doa air zam-zam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Buat pada kanak-kanak itu. Kemudian pada hari yang ketujuhnya, kalau boleh, seboleh-bolehnya cukurkan rambut sampai botak, bukan gunting-gunting saja, cukur sampai botak, dan perkara-perkara khurafat kita tinggalkan. Ataupun tawar ke, kelapa ke, yang itu kita tinggalkan. Kita buat yang syarat suruh, cukur rambut sampai botak. Kemudian rambut tu dinilaikan dengan harga emas, ya, timbanglah, ya, sedekahkan kepada pihak yang berkenaan, ya, asnaf, orang miskin. InsyaAllah kanak-kanak ini jadi baik. Kemudian sembelih akikah. Akikah, ya, akikah ni sunat muakkad dilakukan bagi ibu bapa, tok nenek yang mampu, buatlah akikah. Al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi. Kanak-kanak kecil tergadai dengan sebab akikahnya. Ya, rambut kita cukur sampai botak supaya pacik antaranya berkembang dengan baik. Kalau anak-anak yang ibu bapanya mampu, tok neneknya mampu, tapi tidak diakikahkan, silapnya, keburukannya, kanak-kanak ini tidak boleh mendoakan ibu bapa mendapat syafaat di hari akhirat besok. Rujuk pada kitab Sabilal Muhtadin. Jadi laksanakanlah ini dengan seboleh-bolehnya. Akikah ini hukum dia sunat muakkad. Tanggungjawab ibu bapa dengan harta ibu bapa daripada kanak-kanak ini berumur sehari sampailah dia baligh.
ataupun kita kata 15 tahun. Apabila kanak-kanak ini balik, tanggungjawab itu kepada kanak-kanak itu sendiri. Tapi kalau anak dah besar panjang, 20 tahun, masih menuntut lagi dekat you, kita baru ada kemampuan beritahu anak tu. Beritahu ayah, ibu nak buat akikah untuk kamu. Sebab itu tanggungjawab dia pada masa itu. Tapi kita masa kecil, kita tak ada kemampuan. Masa dia dah besar, dah umur 18, 19, 20, kita beritahu dengan dia. Kita buatlah. Ni di antara perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Dalam usaha akhtiar kita untuk melahirkan generasi yang soleh, solehah, yang akan mengurus mentadbirkan negara ini, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nak mewujudkan sebuah negara yang aman damai, aman makmur, aman bahagia, mendapat keredaan Allah Ta'ala, serta mendapat wa rabbun ghafur, Allah Ta'ala memberi keampunan keredaan. Ini di antara usaha akhtiar yang dicadangkan di dalam MKS. Kalau kiranya tak berapa terang, tak berapa jelas, tuan-tuan bolehlah berhubung dengan pejabat YPKDT yang berada di daerah masing-masing. Sampai sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dan terima kasih.